Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起站起来。 Kita boleh mengucap syukur kalau sampai sekarang kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. 我们非常感谢神，到今天我们仍然能崇拜神。 Mari kita mulai ibadah kita berdasarkan pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 我们开始今天早上的崇拜，我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠一直爱平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。 Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dia Allah yang menerima segala pujian dan hormat kita. Mari kita memuji dan mengagungkan Dia. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Baitnya yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Sungguh benar, Dia adalah Allah yang suci. Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan kita. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang begitu besar dan berkuasa, yang memerintah atas segala dunia ini, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah diri kami seluruhnya kami bawa ke hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu besar dan berkuasa, maka kita juga sadar bahwa kita adalah manusia yang kecil, lemah, dan jatuh dalam dosa. Saat ini saya mengajak setiap kita untuk mengakui dosa kita kepada Allah yang telah mati menggantikan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Pernahkah kau dengar kisah salib? Pernah kau dengar kisah salib, Dia mati gantimu? Pernah kau dengar kisah salib, Dia mati gantimu, darahnya mengalir dari rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepadanya bermahkota duri, mereka yang dibuatnya. Ampunilah ya Bapa, Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Kita angkat sekali lagi pujian ini, baitnya yang ketiga. Pernah kau dengar Ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau dengar Dia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, yang sengsara bagimu. Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami karena nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu, orang-orang yang penuh dengan dosa Tuhan.
Ada banyak hal yang orang lain tidak lihat. Mereka hanya melihat dari luar kami baik-baik, tetapi sesungguhnya di dalam kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dosa-dosa yang tersembunyi. Karena itu kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak mungkin kami bersembunyi daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami orang berdosa ini. Biarlah Tuhan kami pada pagi hari ini kembali Tuhan, boleh melihat anugerah pengampunan-Mu Tuhan. Bukan supaya kami bebas pulang berbuat dosa lagi, bukan Tuhan. Tetapi di dalam anugerah-Mu Engkau sendiri yang memimpin kami, menguatkan kami untuk terus hidup berkemenangan di dalam Engkau. Inilah kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. 我们以及全世界的教会，我们一起朗读《使徒信经》。 Kita akan bacakan pertama-tama dalam bahasa Indonesia dan kemudian kita akan bacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们先朗读用印尼文，然后用中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Sungguh bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang besar dan juga Allah yang begitu mengasihi kita. Tidak hanya itu, Dia juga Allah yang rindu dekat dengan kita. Dan biarlah kita juga rindu untuk mendekat kepada Dia. Seperti rusa yang merindukan air, biarlah diri kita merindukan Allah. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwa
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, demikian jiwaku rindu Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. 主内弟兄姐妹们，好，我们还没有也一起研究神的话语之前，我们一起祷告。 Kami mohon pimpinanmu Tuhan, 我们求你来领导我们， biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini betul-betul membawa kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. 让你今天早上的正道，让我们会明白你的旨意。 Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini betul-betul membukakan pikiran kami tentang apa yang kami hadapi di tengah-tengah zaman ini. 让你今天早上的正道会也带领我们面对今天的事实。 Karena itu Tuhan, pimpinlah kami, beri pengertian kepada kami. 因此带领我们，让我们会明白你的旨意。 Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. 奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menebus seksualitas. 弟兄姐妹们，今天早上我们一起学习如何是赎罪性的方面。 Kalau kita melihat kehidupan ini, maka kita akan menemukan bagaimana dosa-dosa seksual itu sudah mencengkram kehidupan manusia, bahkan sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. 如果我们看人类的生活，我们会发现，自从亚当、夏薇犯罪以来，与性相关的罪恶已深深地影响着人类的生活。 Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita diperlihatkan bagaimana kemudian kehidupan manusia itu terus bergelimang di dalam dosa-dosa seksual. 在罪业中，我们表明自亚当、夏薇陷入罪恶以来，人类生活一直被各种性犯罪所困扰。 Kita lihat di dalam keturunan yang pertama, yaitu keturunan Kain. 我们第一个看到是开因， Kain punya keturunan yang bernama Lameh. 他的后裔叫拉麦。 Lameh inilah yang pertama kali punya istri 2 orang. 这个拉麦第一个人有2个妻子， Maka poligami yang pertama kali dilakukan adalah oleh Lameh. 第一个一夫多妻的人就是拉麦。 Lameh punya anak laki-laki yang bernama Yubal. 拉麦的儿子叫尤巴。 Nah, Yubal ini seorang yang menemukan alat musik, dan sayangnya alat musik yang dipakai itu untuk pesta pora, untuk kemabukan, untuk hidup di dalam seksualitas. 尤巴是一个音乐发明者，但是他过于享乐主义的生活。 Kemudian Lameh juga punya seorang anak perempuan yang bernama Naamah.
他的后裔就叫拿玛。 Kita melihat Naamah ini seorang perempuan yang cantik, tetapi sayang sekali kecantikannya dipakai untuk memikat pria untuk jatuh di dalam pelukannya. 这个拿玛是非常漂亮的一个女子，但是非常可惜，她用她的魅力是引诱男人。 Kemudian kita melihat cerita kisah tentang Sodom dan Gomora, bagaimana bobroknya kota Sodom dan Gomora. 后来我们一起看的索多玛跟果莫拉的事情，他们是败类的地方。 Maka ketika dua orang malaikat Tuhan itu diutus untuk menjemput dan menyelamatkan Lot, 当两个使者他们被是到要迎接罗德的时候， di situ kemudian seluruh laki-laki kota Sodom itu kemudian mengepung rumah dari Lot. 我们可以看到所有的索多玛的那个男人，他们围墙罗德的家。 Untuk apa itu orang-orang laki-laki kota Sodom mengepung rumah Lot? Rupanya mereka mau memperkosa dua orang malaikat yang menampakkan diri dalam bentuk dua orang laki-laki. 为什么他们要围绕他们罗德的家？因为他们要强暴那个狮子。 Bayangkan laki-laki memperkosa laki-laki. 我们可以看的，男人要强暴男 Maka 人。 sebenarnya kita melihat kebiasaan hidup orang-orang Sodom dan Gomora adalah kebiasaan hidup mereka melakukan perilaku homoseksualitas. 我们可以看到索多玛的生活，他们是常常同性恋爱的地 Dan 方。 kita tahu cerita Sodom itu Sodom dan Gomora, kemudian Lot itu menawarkan anak perempuannya untuk diperkosa oleh laki-laki tersebut. 后来罗德他给他们两个女人，他的儿女。 Maka kebiasaan mereka sudah kalau hubungan seks antara seks bebas itu sesuatu yang sangat lumrah, sangat biasa di dalam zaman itu. 那时候就性爱的是一种非常普遍的事情。 Begitu bobroknya kota Sodom dan Gomora di dalam dosa-dosa seksual sampai Tuhan hancurkan dan musnahkan kota Sodom dan Gomora. 我们看到那时候索多玛如此的败坏，让上帝就要毁灭索多玛。 Kemudian di dalam kitab Imamat, kitab Imamat pasal 20 ayat 10 sampai 23 kita diperlihatkan tentang berbagai macam dosa-dosa seksual. 在利未记第20章到10节到23节，我们可以看到天里边很多关于性的关系。 Maka di situ Tuhan mencatat melalui kitab Imamat bagaimana dosa-dosa yang dilakukan, ada dosa incest, bahkan ada hubungan seks dengan binatang, begitu menjijikkan sekali. 那时候，圣经有记载他们的同性恋爱，还有跟动物有关系，有的是乱伦的事情发生。 Maka di dalam zaman itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kemudian diperlihatkan kepada kehidupan orang-orang yang tidak percaya, waktu mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka, biasanya di dalam penyembahan kepada dewa mereka, mereka melakukan hubungan seks di depan altar penyembahan mereka. 那时候我们可以看到，他们拜他们自己的偶像，在他们的偶像的面前，他们也是发生了很多性关系。 Maka di situ disediakan wanita-wanita yang kemudian untuk melayani pria-pria dan juga pria-pria untuk melayani pria-pria. 他们在那边的祭拜前，准备了很多女人要侍奉女人，或者是男人侍奉男人。 Begitu bobroknya kehidupan pada zaman itu. 我们可以看到那时候的生活非常的败类， Bahkan itu mempengaruhi umat Tuhan. 也是影响到神的仆人。 Maka kalau kita lihat di dalam Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30 itu diceritakan sebuah cerita yang sangat menyedihkan sekali. 那我们可以看到，在4世纪的19章第1节到30节，我们可以看到很多非常惨悲的事情发生。 Diceritakan seorang imam, seorang Lewi itu kemudian pulang bersama-sama dengan gundiknya, dan di dalam perjalanan pulang mereka singgah di sebuah kota yang bernama Gibea. 有一个人，利未的人，他跟他的妻子一起同行回家，他们到了一个地方叫基比亚。 Dan di kota Gibea itu kemudian Lewi ini bersama gundiknya itu tinggal dalam rumah seorang bapak-bapak tua.
在那个基比亚的地方，那个列维跟他的妻子住在一个老人家一个地方的家。 Gibea ini daerah orang Israel, suku Benyamin. 他这个基比亚是本雅明的一个民族的地方。 Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam-malam itu laki-laki dari seluruh kota Gibea itu mengepung rumah dari bapak tua itu. 你们知道后来发生什么事情？很多男人呢，他们围着这个基比亚的家。 Mereka meminta supaya orang Lewi itu diserahkan kepada mereka. Orang Lewi ini, imam ini laki-laki, untuk apa? Untuk diperkosa oleh mereka. 他们要求这个利维是一个男人，应该交给他们，因为他们要强暴他，他是男人。 Persis sekali seperti dosa Sodom dan Gomora. 这个事情是跟那个索多玛的事情是一致的， Tetapi 很相 kemudian 似。 orang Lewi ini menyerahkan gundiknya dan gundiknya kemudian diperkosa semalam-malaman sampai mati. 后来他把他的妻子交给他们，他们就强暴了这个妻子到死。 Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel. 这个是以色列人所作所为的 Maka 事。 kita melihat dosa-dosa seksual itu sudah mencengkeram kehidupan manusia itu begitu dahsyat sekali. 所以我们可以看到，人的罪恶已经困扰了人生，如此的深。 Hal yang sama kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, dosa-dosa seksual itu juga dilakukan. 我们在新约的是可以看到，很多性恶。 Dalam Roma pasal 1 ayat 24 sampai 27 kita diperlihatkan bagaimana kemudian manusia di dalam keberdosaannya itu melakukan seks yang tidak wajar, bahkan melakukan homoseksualitas. 我们可以看到这罗马书第1章的20到27节，我们可以看到他们也是在性关系性的事情做了很多淫乱的事。 Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9b, Paulus mencatatkan daftar dosa-dosa seksual, mengingatkan jemaat Korintus yang banyak melakukan dosa-dosa seksual. 在格林多前书第6章第9节，使徒保罗也是给他们看了很多他们做的事情，是淫乱的事情、拜偶像的、淫贱的、做禁止男色的，很多罪恶的事。 Mungkin kita melihat zaman ini, mungkin zaman ini lebih baik. Zaman di mana kita berada mungkin kita berkata ini lebih baik zamannya. 可能我们会想，我们今天的生活可能会比以前好。 Tetapi kalau kita perhatikan ternyata zaman kita tidak lebih baik dari zaman dahulu. 如果我们仔细看我们的生活，我们的现在的情况不如以前的情况好。 Saya masih ingat ketika tahun 2000-an saya membaca sebuah koran. 我想2000年的时候，我看个一份报纸。 Itu di dalam koran itu diceritakan bagaimana kebiasaan pasangan-pasangan suami istri itu kemudian mereka saling berteman, pasangan-pasangan suami istri ini ya. 我们可以看到很多伴侣啊，他们是有很多朋友。 Kemudian mereka kocok itu kunci kamar masing-masing. 他们就把他们的钥匙，房间的钥匙， Dan mereka saling tukar pasangan mereka. 他们就交流他们的伙伴。 Alasan mereka adalah apa? Karena mereka bosan dengan pasangan mereka. Mereka ingin coba sesuatu yang baru. 他们理由就说对自己的伴侣觉得厌恨，所以应该要交换一下，交流一下。 Menjijikkan sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 我亲爱的弟兄姐妹，这个是非常恶心的事情。 Kita melihat pornografi begitu hebat sekali melanda zaman ini. 我们可以看到事情啊，现代的事情非常的多。 Bahkan anak kelas 5 SD sudah nonton pornografi. 我们小学5年级的小孩子也是会看过了色情片。 Kita lihat free sex di mana-mana. 我们现在到处有自由的做爱。 Dan tahun lalu kemudian di Jakarta itu kedapatan seorang muda-mudi melakukan hubungan seks mereka dan lupa tirainya itu ditutup dan itu menjadi tontonan dan mereka tidak merasa malu. 去年呢，曾经发生过年轻人他们自由做爱，他们忘记了把窗帘把它关好。 Kita melihat LGBT itu sangat dahsyat sekali melanda zaman ini. 我们可以看到同性恋爱的变态的性行为非常的恐怖。 Kita melihat bagaimana pedofilia itu terjadi di mana-mana. 我们可以看到到处有恋童癖的事情发生。 Orang-orang yang suka melihat gambar-gambar anak-anak yang telanjang.
他们很喜欢看到小孩子入圣衣身体。 Karena itu Bapak Ibu jangan gampang-gampang upload foto anak-anak kita yang telanjang 所以我们不要很轻易的把我们的小孩子不穿衣服的小孩 atau 子， upload foto cucu kita yang telanjang itu ke media sosial. Jangan. 或者我们的孙子孙女啊放在媒体上，不要这种事。 Mungkin kelihatan anak-anak kecil lucu, tapi sebagian orang itu menjadi sesuatu yang jahat sekali, yang mereka terangsang, mereka timbul hawa nafsu mereka melihat anak-anak kecil yang telanjang. 可能我们觉得这个非常是普遍、很可爱的事情，但是有一些人，他们很喜欢个入生的小孩子的影片。 Kita melihat di dalam zaman ini industri prostitusi dan industri pornografi itu mencapai ratusan miliar dolar atau triliunan rupiah, luar biasa sekali. 我们可以看到世界上卖淫和色情产业达到了很多很大的。 Dan ternyata kita hidup di dalam zaman ini adalah zaman yang juga sangat bobrok sekali. 我们可以看到我们现在的情况，现代的是非常败坏。 Mengapa dosa seksualitas itu begitu dahsyat, itu mencengkeram dan menyerang kehidupan manusia? 为什么性罪如此破坏性波及人类的生活呢？ Mari kita melihat Kejadian 1 ayat 27 dan 28. 我们可以看到创世纪第1章第27到28节。 Kejadian 1, 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 创世纪第1章第27节到28节，上帝照着他的形象造了人，就照着他创造了神的形象，男性和女性，他创造了他们。上帝保佑他们，他对他们说：“要富有生活并繁荣，填满大地并征服它，同时造海洋中的鱼。” 空中的小鸟以及所有的地球上爬行的动物。 Kejadian 1 ayat 27 dan 28 itu dikatakan manusia Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. 在创世纪第1章第27到28节说，上帝照上帝形象创造了的人。 Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya manusia itu merefleksikan atau memantulkan kemuliaan Allah. 人类被创造为繁衍上帝的荣耀图像。 Manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah itu kemudian yang kehidupannya memantulkan kemuliaan Allah, ada 2 mandat yang harus manusia lakukan. 他们有所得到的两个任务就是， Mandat yang pertama adalah pernikahan. 第一个就是婚姻。 Dalam pernikahan itu ada seks yang kudus, ada kasih yang indah, yang mulia. 在婚姻中有一种神圣的给予爱的性爱。 Maka kalau kita baca Kejadian 2 ayat 23 dan 24, 如果我们可以看到创世纪第2章第23节到24节， lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 然后男人说：“在这里，我的骨头和肉体在这里。他将被称为女人，因为他是从一个男人那里被带走的。因此，一个男人将离开他的父母，与他的妻子团结在一起，以便他们两个成为一体。” Ketika Tuhan menciptakan wanita atau menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, Adam itu begitu senang sekali dan begitu mencintai dari Hawa.
当上帝创造了女人，是从亚当的拿出来的一个骨头，亚当非常的高兴。 Sehingga Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini merupakan ungkapan kasih dan cinta yang begitu dalam. 因此他说骨头和肉头是从这里来的，这个是表明他对他的妻子深爱的。 Tapi juga kemudian dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Itu menggambarkan sebuah relasi seksual, ikatan yang sangat dalam sekali, termasuk di dalamnya ikatan seksual yang kudus di dalam pernikahan. 但我们可以论到一个男人将离开他的父母，与他的妻子团结在一起，以便他们两个人成为一体。这个是表明他们是非常圣洁的一个关系。 Maka mandat pertama manusia dipanggil untuk hidup di dalam pernikahan yang kudus, yang dipenuhi dengan kasih. 第一个任务就是人被创造的影印，就是要在婚姻方面的一个圣洁的婚姻。 Mandat yang kedua yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa atau kepada manusia, yaitu manusia harus bekerja. 第二任务，上帝给我们人类就是工作。 Maka manusia itu bekerja untuk melayani dan memelihara bukan cuma alam tetapi juga manusia supaya kesinambungan kehidupan manusia keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa itu dapat terpelihara. 他们这工作也要服务和照料，因此他们的后裔也是会保持保养。 Dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan itu dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Kata mengusahakan itu punya arti melayani dan memelihara taman itu. 在创世纪第2章第15节可以记载，上帝借人并将其安置在伊甸园中，以致种植并维持盖花园。 Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 但是当人切入了罪恶时，上的形象全部都破坏了。 Maka pernikahan yang harusnya itu kudus dan dipenuhi kasih, itu kemudian menjadi tidak kudus. Pernikahan itu kemudian menjadi terjadi penyimpangan seksual dan akhirnya mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. 神圣的婚礼变成不是圣神的婚礼了，而且存在性的发展也在破坏家庭的。 Pekerjaan yang seharusnya untuk melayani dan memelihara kehidupan itu menjadi saling merusak dan saling menghancurkan. Hal ini disebabkan karena apa? Keserakahan, kesombongan, persaingan daripada manusia. 我们的工作应该要服务和照料互相关心的，变成因为是我们的自大，因为我们的竞争也的原因而破坏损坏的。 Maka inilah yang kemudian kita tahu kenapa kok manusia itu dicengkram oleh dosa seksual, karena mandat pertama yaitu pernikahan itu sudah hancur, sudah tidak menjadi kudus karena dosa manusia. 为什么我们现在知道明白了为什么人类被在罪恶性罪恶的方面已经被困扰了？因为他们已经被败坏了。 Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini bagaimana sumber dari pernikahan yang tidak kudus. 我们弟兄姐妹们，我们可以看到，如果一个婚礼的不圣洁的婚礼， Mengapa sampai pernikahan itu terjadi penyimpangan dan dosa-dosa seksual? 为什么我们的婚礼就变成一个罪恶的性的关系呢？ Maka sumber yang pertama adalah disebabkan karena kekosongan dari kasih. 第一个，因为是爱的空虚。 Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam pernikahan yang penuh konflik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 当亚当和夏娃犯罪之后，人类生活中冲突婚姻中， Maka di dalam Kejadian 3 ayat 16 dikatakan begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 我们看到在创世纪第3章第16节，他对妇人说：“我在怀孕的会做很多事，痛苦时你生下
儿女，但你却渴望你的丈夫，他必统治你。这些经文讲了互相控制的夫妻关系。 Kalimat engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat ini menunjukkan satu gambaran keluarga yang saling ingin menguasai satu dengan yang lain. 这是痛苦的生儿女却渴望丈夫，彼此同治互相，这个是一个在家庭方面的要互相控制对方的关系。 Karena saling ingin menguasai, saling ingin mendominasi, maka yang terjadi kemudian pernikahan itu dipenuhi dengan konflik. 因此，这样的婚姻成为一件非常痛苦的事情。 Suami istri kemudian perlahan-lahan saling menjadi dingin kasihnya dan saling menjauhi satu dengan yang lain. 因此，丈夫和妻子彼此远离，以致他们出现了空虚的爱。 Relasi antara suami istri itu kemudian menjadi saling menyakiti satu dengan yang lain. 夫妻的关系变成彼此的折磨，彼此的伤害对方。 Dan ketika saling menjauhi satu dengan yang lain, maka terjadilah di situ kekosongan kasih. 当他们这种事情发生，也使他们也是产生了空虚的爱。 Maka tidak heran kemudian terjadi banyak perselingkuhan di dalam rumah tangga. 因此，很多在家庭里面出了一个第三者。 Banyak suami-suami yang senang nonton pornografi karena kekosongan kasih. 很多先生丈夫很喜欢看事情，因为他们生活在空虚的爱。 Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang di dalam keberdosaan ini, kemudian mereka juga mengalami kekosongan kasih. 生活在中毒家庭中的儿童生活，在孤独中，而且无爱的环境中也是很多。 Papa mama sering berantem, anak-anak rindu kasih dari papa mamanya. 爸爸妈妈常常吵架，孩子们非常的渴慕父母的爱。 Papa mama di dalam zaman ini begitu sibuk sampai kemudian anak-anak merasa apa? Kekosongan kasih. 父母太忙，使孩子在生活非常没有爱情的空中。 Maka ketika kekosongan kasih ini tidak bisa dipenuhi, maka anak-anak itu mencari jalan yang lain, mencari teman-teman, dan akhirnya mereka kemudian jatuh di dalam free sex, mereka jatuh di dalam pornografi. 当无法填补爱的空虚时，配偶或者孩子便陷入了性犯罪之中。 Dan zaman ini sangat mengerikan sekali. Saya pernah mendengar seorang ahli psikologi berkata begini, 80% itu manusia, atau itu waktu itu konteksnya hamba Tuhan, 80% hamba-hamba Tuhan itu berasal dari keluarga yang berantakan, keluarga yang rusak. 有一个心理学家说，现代啊，很多那时候是很多上帝的仆人，80%是从破坏家庭出来的。 Dan itulah gambaran keluarga-keluarga manusia di dunia ini. 80% pernikahan itu adalah pernikahan yang buruk, pernikahan yang rusak. 这个可以代表现代的家庭啊，80%的家庭就是很破坏的家庭。 Maka tidak heran anak-anak sekarang, anak-anak yang hidup di dalam kerusakan dan banyak sekali jatuh di dalam dosa-dosa seksual. 因此，现在啊，很多孩子啊，他们陷入罪恶当中。 Penyebab yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 第二个的就是 Sumber yang kedua yaitu hilangnya identitas diri yang benar. 就是失去了他们自我认同的善事。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, identitas seorang anak itu sangat ditentukan oleh orang tuanya. 我们弟兄姐妹们，孩子们的身份一是看的父母。 Seorang anak laki-laki itu mendapatkan gambaran dirinya sebagai laki-laki itu dari papanya. 一个男孩从他的爸爸的形象中得到了男人的身份。 Dan ketika seorang anak laki-laki itu mencari pasangan hidup, mencari seorang istri, maka itu sangat dipengaruhi oleh gambaran mamanya. 当一个男孩寻找生活的伴侣时，他很多事情都是取于他母亲的形象或身材。 Dan ketika anak laki-laki tidak mendapatkan gambaran dari papa, maka kemudian identitas dirinya menjadi kacau balau. 当一个男孩他没有得到他爸爸的一个形象的话，他的生活变成了扰乱。 Anak perempuan itu mendapatkan identitas dirinya dari mamanya.
一个女孩子的身份大多是依取于母亲的形象。 Bagaimana dia menjadi seorang wanita itu sangat dipengaruhi oleh gambaran tentang mamanya. 她怎么成为一个女人的话，一说到的母亲的印象。 Dan ketika anak perempuan itu mencari pasangan hidup, mencari seorang suami, maka itu sangat juga dipengaruhi oleh gambaran dari papa. 当一个女孩子要找一个她的伴侣的时候，她也是多余的又看爸爸的形象。 Kehilangan gambar dari papa dan mama itu sangat menggoncangkan identitas diri dari anak-anak. 失去爸爸和妈妈的声音，确实摇动了孩子的生命。 Dan saya katakan sangat penting sekali figur dari papa. 我说，爸爸的形象的因子非常的重要。 Banyak sekali anak laki-laki tidak mendapatkan gambaran figur dari papa. 很多男孩他没有得到爸爸的形象， Maka tidak heran banyak anak-anak lelaki sekarang itu menjadi seperti perempuan. 现在我们可以看到很多男人、很多男孩子，变成一个不男不女的样子。 Cara jalan, cara pakaian itu semua adalah gayanya seperti perempuan. 他走路啊，穿的衣服都像女人一样。 Sebaliknya kita mendapatkan anak-anak perempuan yang tidak mendapatkan gambaran papa. Mereka tidak tahu bagaimana artinya menghargai seorang pria. Maka wanita-wanita sekarang itu menjadi wanita-wanita yang strong, yang ingin menguasai, yang lebih seperti laki-laki. 一样的，如果一个女孩子没有得到她爸爸的影响的话，爸爸的形象，她就长大了，就变成一个男人一样。 Maka kita melihat gambaran figur yang kacau balau itu, maka anak-anak itu kalau tidak punya identitas yang benar, gambaran yang baik dari papa mama, mereka akan pilih pasangan sembarangan, mereka akan jatuh dalam free sex. 如果这个小孩子呢，孩子们没有一个针对的身份的一个榜样、一个的印象，他们会跌倒，陷入在一个自由的做爱。 Dan tidak sedikit anak laki-laki yang kemudian jatuh menjadi homoseks. 不少很多男孩陷入的罪恶的，就是同性恋爱的罪恶。 Saya pernah ketemu seorang pemuda yang dia melihat papanya itu sering kasar terhadap mamanya. 我曾经看过一个年轻的男人，他常常看到他的妈妈被他的爸爸打， Dan papanya sering meninggalkan rumah, dia jarang sekali ketemu dengan papanya. 这个他的爸爸常常离开家，他很少看到他爸爸。 Dan dia sangat rindu kasih dari seorang papa. 他非常的渴慕父爱。 Dan bahayanya ketika ada laki-laki yang kemudian menawarkan diri untuk mengasihi dia, maka dia jatuh loh di dalam homoseks. 非常的危险。如果一个其他的另一个男人给他一个父爱的话，他很容易陷入的性罪恶。 Anak-anak perempuan 如果女 kecewa 孩子 dengan papanya, 她对她的爸爸非常的失望的时候， maka cukup banyak anak perempuan yang kemudian tidak tertarik dengan pria dan akhirnya mereka menjadi lesbian. 她对男人没有感觉，但这性欲，她就变成一个同性 Identitas 恋爱的 diri 人。 itu menjadi sesuatu yang penting. 个人身份的认定是一 Dan 个很重要。 celakanya kadang-kadang orang tua itu, saya menemukan ada orang tua misalnya dia pingin punya anak laki-laki tetapi nggak punya anak laki-laki, maka anak perempuannya dipakein pakaian laki-laki. 有时候一个家庭他非常要一个生了一个男孩，但是没有的话，所以他生了女孩子就给他假扮的就变成一个男孩。 Ada orang tua yang pingin punya anak perempuan. 有一个家长啊，很想要女儿， Maka itu anak lakinya itu dipakein pakaian perempuan. 因此他的儿子啊，他就给他穿女孩子的衣服。 Maka tidak heran banyak anak-anak yang kemudian setelah mereka besar mereka menjadi transgender. 这样子我们就不觉得很奇怪。如果他们长大了的话，都是改变的性。 Karena gambaran tentang orang tua itu sangat rusak sekali. 因为他们对他们自己的父母的印象、他们的形象是非常的败坏。 Sumber ketiga rusaknya dari pernikahan yaitu rusaknya nilai-nilai keluarga. 第三个的原因就是破坏了家庭的价值观。 Setelah
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka nilai-nilai pernikahan bukan lagi berdasarkan kebenaran dan kekudusan. 当亚当跟夏娃犯罪之后，他们的婚姻价值不在神与真理和圣洁， Tetapi pernikahan itu hanya berdasarkan hawa nafsu dan keegoisan semata. 而情欲、欲望和自私。 Ada orang yang menikah itu hanya sekedar ingin punya anak. 有人结婚是为了要生孩子， Ada orang menikah ingin supaya dapat status sosial, tidak jomblo, tetapi kemudian menikah. 有的是因为他拥有婚礼的社会地位， Ada orang menikah supaya tidak kesepian. 或者有人的觉得是不会孤单， Ada orang menikah untuk mendapatkan kemapanan secara ekonomi. 有的是为了是经济稳定。 Ini artinya pernikahan bukan lagi didasarkan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk memenuhi hawa nafsu dan keinginan mereka sendiri. 这以为他们的婚姻不再是荣耀上帝，而是因为他们自己的意识罢了。 Maka tidak heran Bapak Ibu, banyak sekali pernikahan-pernikahan yang dibangun itu dengan sembarangan sekali. 难怪这么多人粗心大意的结了婚。 Saya sering ketemu pasangan-pasangan yang datang kepada saya, sudah pernikahannya sudah hancur, tidak bisa diperbaiki. 我常常遇见很多人来到我这里啊，因为他们的婚姻已经败坏了，就没有办法再复 Ketika 原。 saya tanya, saya kemudian berbicara alasan mereka ketika mereka dulu mau menikah, ternyata alasannya untuk mengisi kesepian karena supaya ingin menunjukkan kepada orang tua. 我问他们以前他们当初结婚的原因，他们就可能说是填补自己，让不会很孤单；有的是因为是父母的要求罢了。 Dan alasan-alasan yang lain yang bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mengisi kekosongan diri mereka. 其他的原因并不是因为有上帝的荣耀，但是要填补自己的意识。 Maka tidak heran budaya pernikahan dalam dunia ini budaya yang sangat rusak sekali. 因此，我们现在看到的，我们的世界的文化婚姻中非常的 Budaya pernikahan adalah budaya yang begitu sembarangan dikerjakan oleh manusia zaman 这 sekarang. 个婚姻的文化是非常的随便。 Maka tidak heran kemudian kawin cerai itu sesuatu yang tidak aneh di dalam zaman ini. 现在我们可以看到，如果我们结婚离婚是非常是很普遍的事情。 Saya menemukan begitu banyak terjadi perselingkuhan di dalam pernikahan. 我常常看到在他们的家庭里面很多发生乱的事情。 Begitu banyak suami istri yang terjebak di dalam pornografi. 很多先生或者是妻子啊，他们陷入的色情的。 Ketika suami istri membangun pernikahan dengan sembarangan, maka anak-anak mereka akan bertumbuh juga dengan sembarangan. 如果我们建立我们的婚轨是随随便便的，孩子们生长的也是很随随便便的。 Maka tidak heran di dalam budaya sekarang kita melihat pornografi, masturbasi itu menjadi sesuatu yang umum sekali di dalam dunia anak-anak remaja. 我们现在可以看到啊，色情哈、至于的其他的，都是在我们的少年时代的少年的情况非常的普遍。 Bahkan tidak sedikit yang jatuh di dalam seks bebas sebelum menikah. 很多人不少，很多人他们陷入了只有性爱的事情。 Bapak Ibu tidak heran di dalam zaman ini kalau seseorang masih perawan itu justru dianggap aneh. 如果现在啊，我们不觉得，如果我们看到一个小女孩还是处女的话，觉得很奇怪。 Saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari seorang pemuda yang datang ngobrol dengan saya. 我曾经有一个年轻人难得来到我面前跟我讲故事。 Dia menceritakan bagaimana waktu dia pacaran dulu. 他告诉我他以前谈恋爱的事情。 Pacarnya itu seorang pemudi itu kemudian waktu pacaran ngomong gini, pegang-pegang dan cium dadaku. 这个他的女人呢，跟他说，你可以摸摸我啊。 Ini sesuatu yang biasa kok. 这个是非常的普遍的事情啊。 Betapa menyedihkan sekali Bapak Ibu yang dikasihi 这 Tuhan. 个非常伤痛，非常惨痛。 Kita menghadapi satu zaman yang sangat mengerikan. 我们现在面对的非常恐怖的情况之下， Karena itu disinilah panggilan kita untuk menebus seksualitas, mengembalikan seksualitas yang kudus dalam pernikahan 这个是 kembali, saudara.
这个是我们的挑战，让我们这个婚姻的恢复、增长和世界的。 Kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana menjawab tantangan zaman ini? 我们如何面对、应对这个挑战呢？ Bagaimana kita mengerjakannya? 那我们怎么做呢？ Yang pertama adalah mengalami Kristus. 第一个就是经历跟主耶稣基督的关系。 Dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu kehilangan kasih yang sejati. 这个陷入罪恶、失去了真爱的世界。 Dunia yang kehilangan kasih sejati mengalami kekosongan kasih. 这个失去了真爱的世界，已经 Maka 觉得非常的空虚。 Dunia ini butuh seseorang yang bisa memenuhi kasih yang sejati itu. 这个世界需要一个能填满他们的爱。 Tapi celakanya tidak ada yang bisa memenuhinya. 但是觉得很奇怪的，没人能填满他们所要求的 Dan hanya satu yang bisa memenuhi kasih yang sejati itu, 就是一个人能满足我们的真爱， yaitu Tuhan Yesus sendiri. 就是主耶稣基督自己， Dia yang tidak terbatas 他是无限的， datang ke dalam dunia 来到 untuk 这个世界。 memberikan kasih yang tidak terbatas itu. 给我们的无限的爱， Dia rela mati menyediakan kasih yang sejati. 他为我们是。 Dan saya sangat bersyukur sekali saya sering menjumpai anak-anak yang sangat terluka, akhirnya dipulihkan ketika berjumpa dan menemukan kasih Kristus. 我非常感谢上帝，我常常遇到他们失去了爱的孩子们，我给他介绍，我给他见到主耶稣基督，他们的爱一直恢复了。 Saya pernah berjumpa dengan seorang pemudi yang dia akan menikah, di dalam bimbingan pranikah itu dia sangat terluka dengan papanya. 我曾经见到一个年轻的女孩子，她要结婚了，但是当他们辅导她的时候，我就发现她对她的爸爸常常有伤痛过了。 Dan yang indah, ketika dia mengalami kasih Kristus, dia diubahkan hidupnya. 但是最美的事情就是让她见到主耶稣基督已经改变了她的生活。 Saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda yang jatuh di dalam seks bebas karena dia sangat benci dan sangat marah terhadap papanya. 我曾经见到一个年轻，他对他爸的非常的怨恨，所以他陷入的只有性爱的。 Tetapi ketika dia menemukan kasih yang sejati di dalam Kristus, sungguh indah, dia dipulihkan. 当他遇见了真正的爱，在主耶稣基督的，他就得到了真爱，他会恢复了。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan anak-anak yang kecanduan pornografi, kecanduan masturbasi itu bukan sekedar karena mereka kecanduan, ada akarnya. 他们陷入的事情至于呢的话，并不是没有理由，有它的根。 Mereka yang kecanduan itu kebanyakan berasal dari keluarga yang mereka itu merasa diabaikan oleh orang tuanya. 这些事情是由他们父母不理不睬他们的存 Mereka 在， merasa ditolak oleh orang tua mereka. 他们觉得他们被父母拒绝了。 Akhirnya mereka jatuh di dalam pergaulan bebas dan jatuh di dalam pornografi, jatuh di dalam masturbasi, dan jatuh di dalam seks bebas. 后来他们就陷入了事情啊，他们只有性的做爱，还有的受孕的事情等等。 Maka ini panggilan dari keluarga untuk bagaimana menyatakan kasih Kristus, bagaimana kita memberitakan Injil kepada anak-anak muda kita sekarang. 这个是每一个家庭的护照，我们怎么样辅导我们的年轻人？ Banyak sekali anak-anak yang bertumbuh dan berjalan dalam kehidupan mereka penuh dengan kepahitan dan luka-luka batin. 很多年轻人他们生活在非常伤痛的情况之下。 Dan di dalam luka-luka batin itu, di dalam kepahitan itu mereka melakukan berbagai macam dosa seksual. 他们在伤痛的性的情况之下，他们做了很多变爱的变性的一个行为。 Mereka butuh kasih yang sejati, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus. 他们需要真爱，就是从主耶稣基督的爱。 Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tak terbatas, itulah yang sanggup memenuhi kekosongan hati dari manusia. 因为上帝的爱，主耶稣基督的爱就是无限的爱，能填满他们心里的空虚。 Kedua, apa yang harus kita lakukan? 第二，我们要做什么呢？
kita harus kita harus memulihkan, kita harus memperlengkapi, kita harus memberdayakan pernikahan dan keluarga. 我们应该要恢复，要完善我们只有婚姻的家庭的。 Bapak Ibu perhatikan, keluarga-keluarga yang bertumbuh menjadi keluarga yang sehat, biasanya anak-anaknya itu tidak gampang jatuh di dalam dosa seksual. 我们可以看，如果孩子成长在健康的家庭之下，他们不容易陷入性犯罪。 Ini merupakan panggilan kita. 这个是我们的护照，我们的挑战。 Ini merupakan panggilan gereja bagaimana memperlengkapi keluarga-keluarga, mempersiapkan anak-anak muda untuk membangun pernikahan yang sehat. 这个是家庭，这个是教会的护照。我们如何建立一个健康的家庭？ Tetapi sayang sekali gereja seringkali mengabaikan pelayanan keluarga. 我觉得非常的可惜，因为教会常常不注意这个事情。家庭 Sayang sekali gereja banyak sekali tidak mementingkan keluarga-keluarga. 很多的教会，他们没有注意到家庭的事情。 Justru yang terjadi gereja menjadi tempat keluarga tercerai-berai karena terlalu banyak kesibukan di dalam gereja. Sehingga keluarga tidak bisa kumpul. 发生的事情也是教堂因为太过忙的活动，成为家庭市场的一个地方。 Karena itu inilah merupakan panggilan kita. 因此，这个是我们每一个人的护照。 Bagaimana gereja memperlengkapi dan membangun keluarga-keluarga yang sehat. 教会如何准备他们建立了一个健康的家庭？ Dan ini peperangan yang tidak mudah Bapak Ibu yang 这个 dikasih 是 Tuhan. 不容易的一个挑战。 Minggu yang lalu Gei Sadra sudah mengkhotbahkan dari kitab Hakim-Hakim. 上个礼拜萨德拉转道已经讲过了。 Diceritakan bagaimana setelah Yosua dan generasi para tua-tua generasi para tua-tua sesudah Yosua itu mereka masih menyembah Tuhan. 他们说有书娃的前辈啊，很多在真的还是拜偶像。 Tetapi satu yang mereka lupakan, 一个他们不会忘记的事情就是， mereka lupa membangun keluarga mereka di dalam Tuhan. 他们忘记建立家庭在以起义基督耶稣的。 Sehingga muncul satu generasi yang kemudian tidak mengenal Tuhan dan menyembah kepada berhala-berhala. 因此出来了一个家庭根本不认上帝，而且他们拜偶像。 Generasi ini bukan cuma menyembah berhala dan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi juga rusak secara moral, secara kehidupan mereka sangat tidak kudus, jatuh di dalam berbagai dosa seksual. 他们不仅仅只是拜偶像，但是他们的人很多就陷入的性罪恶的方面。 Dan akibatnya generasi-generasi selanjutnya juga menjadi generasi-generasi yang sangat rusak sekali. 后来他们的一代就变成一个非常损坏败坏的一个年代。 Tahun 1960 1965年60年， itu muncul sebuah generasi yang disebut generasi hippies. 曾经发生过一个 hippies 的一个时代。 Generasi ini generasi yang kemudian mereka suka mengisap ganja. 这个时代啊，很喜欢吸毒。 Generasi ini generasi yang sangat tidak menghargai pernikahan. 他们也是没有看重婚姻。 Maka setelah generasi hippies, Amerika, Eropa dan mungkin Amerika dan Eropa itu muncul kemudian generasi-generasi yang rusak sekali sampai sekarang. 后来从美国、欧洲的那个时代呢，接下来就是败坏的时代。 Maka peperangan kita adalah bagaimana membangun generasi yang betul-betul mengasihi Tuhan, generasi yang bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang sehat. 我们的挑战就是如何建立一个健康的家庭。 Maka inilah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. 这是我们成为一个教会的门徒们的护照。 Peperangan kita sangat dahsyat sekali. 我们的挑战非常的大。 Dosa-dosa seksual begitu mencengkram kehidupan manusia. 性的罪恶非常多。 Karena itu kita harus bekerja keras membangun keluarga-keluarga. 因此，我们应该努力建立一个健康的家庭， Biarlah Tuhan menolong kita sekalian. 让上帝帮助我们每一个人。 Mari kita bersama-sama berdoa. 来，我们一起祷告。 Biarlah kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. 神，让你的正道仍然会提醒我们。
dunia ini begitu rusak, banyak sekali dosa-dosa seksual. 这个世界非常的损坏，甚至的败坏，很多是在罪恶当中。 Ini semua disebabkan karena hancurnya keluarga-keluarga Tuhan. 这些因为是家庭的破坏。 Dan biarlah ini menjadi panggilan kami gerejamu, bagaimana kami membangun keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam Engkau. 让这些成为我们的护照，我们入格建立一个家庭健康的家庭， Keluarga-keluarga yang dibangun di atas kebenaran firman-Mu. 建立在你的正道上的建立一个家庭， Keluarga-keluarga yang dibangun di atas kasih-Mu Tuhan. 在你的爱的建立一个家庭， Tolonglah kami gerejamu Tuhan untuk menyadari panggilan ini. 帮助我们每一个教会人面对这个挑战， Pimpinlah kami di dalam menghadapi peperangan dari zaman ini. 帮助kami带领我们。 Kami berdoa di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang 我 hidup. 们奉靠主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Kita sungguh mengucap syukur pagi ini adalah kali kedua kita boleh mengadakan kebaktian di dalam bahasa Mandarin walaupun masih khotbahnya yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Kita akan masih mengadakannya minggu depan secara online, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk bulan April ini, kebaktian umum 1, 7.30 dan kebaktian Redeemer pukul 10, kita juga sudah mulai mengadakannya secara hybrid. Artinya kita adakan sebagian yang hadir itu secara onsite, itu dihadiri oleh majelis dan aktivis, dan juga diadakan secara online, jemaat dapat melihatnya di YouTube GKY Makassar. Bagi rekan-rekan majelis dan aktivis yang ingin mengikuti kebaktian baik 7.30 dan kebaktian Redeemer Service pukul 10 pagi, Bapak Ibu dapat mendaftarkannya. Di warta itu ada link untuk pendaftarannya, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri. Hari Rabu kita akan mengadakan kebaktian doa dan kebaktian doa kita akan adakan tanya jawab berkaitan dengan katekismus singkat Westminster. Ya, jadi Bapak Ibu kalau selama ini dengar setiap Rabu dibahas dari katekismus Westminster, Bapak Ibu ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tidak mengerti, Bapak Ibu boleh berikan pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada Guru Injil Lestariani. Paling lambat 20 April, ya paling lambat 20 April. Untuk bidang pelayanan sosial, subbidang Oikmas itu akan melaksanakan vaksinasi dosis yang kedua. Kita sungguh mengucap syukur 25, 26 Maret yang lalu kita sudah mengadakan vaksinasi dosis yang pertama. Nah nanti tanggal 22 April dan 23 itu hari Kamis dan hari Jumat kita akan mengadakan vaksinasi dosis yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan atau sudah disuntik vaksinasi yang pertama, Bapak Ibu dapat menghubungi tata usaha untuk dapat mendaftarkan diri kembali. Untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 2 Mei kita akan mengadakan perjamuan kudus. Memang perjamuan kudus masih kita adakan di KU 1 7.30 dan KU Redeemer Service pukul 10 pagi. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri kepada tata usaha dan roti maupun anggur perjamuan nanti bisa diambil pada hari Kamis sampai Sabtu, yaitu tanggal 29 April sampai 1 Mei pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Oi Chu Hua atau Oma Since Oi, usia 88 tahun pada hari Kamis 15 April 2021. Almarhumah Ibu Oi Chu Hua telah dimakamkan di pemakaman Pannara pada hari Sabtu 17 April 2021. Kami atas nama Jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita kembali mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui barcode yang telah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang sungguh.
Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, yang harum dan sejati. Persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. kita akan puji sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. takkan pernah ku bawa. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan padamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Yang mengalir di hatiku, Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih juga Tuhan, kami ucapkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu.
Kiranya persembahan ini sungguh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan pakailah persembahan ini untuk lebih memperlihatkan nama-Mu di muka bumi ini. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Dengan sikap tetap berdiri, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya.